Okey, 4. Pendapatan hasil dan pendapatan modal. Pendapatan hasil dan pendapatan modal ni, sumber pendapatan rakyat Malaysia bukanlah semata-mata bergantung kepada pendapatan penggajian dan perniagaan sahaja, tetapi terdapat dua jenis pendapatan bagi individu, iaitu pertama sekali pendapatan hasil, di mana ianya terdiri daripada pendapatan kasar, pendapatan larasan dan pendapatan berkanun yang diperolehi ketika menjalankan sesuatu perniagaan atau daripada penggajian. Hasil ni biasalah hasil usaha individu tersebut untuk mendapatkan pendapatan dia lah. Adakah dia dari segi dia makan gaji, dia penggajian, ataupun dia menjalankan sesuatu perniagaan. Jadi dekat situ adalah pendapatan hasil yang diperolehi oleh individu tersebut. Kedua, pendapatan modal, di mana pendapatan daripada hasil-hasil lain seperti sewa rumah, dividen, faedah simpanan bank, royalti, pencen, annuiti dan lain-lain. Pendapatan tersebut tidak wujud secara langsung daripada penggajian ataupun perniagaan. Ianya dikenali juga sebagai pendapatan tak terperolehi. Jadi kat sini pendapatan ni sebabkan dia memang dia bukanlah dapat secara langsung daripada penggajian ataupun perniagaan. Jadi kita dapat pendapatan modal ni macam orang kata pendapatan yang lain-lain lah, pendapatan tidak terperolehi. Macam contoh sewa rumah. Kalau macam kita ada rumah sebiji, kita sewakan ke orang, dan pendapatan sewa tu adalah sumber pendapatan kita jugalah, tapi dia bukanlah di dalam kategori hasil, tapi di dalam kategori pendapatan modal. Dividen, faedah ni biasalah kalau kita perolehi jikalau kita melaburkan saham, membuat pelaburan ataupun saham, serta kita buat simpanan kat bank. Royalty ni kalau kita ada mencipta sesuatu. Lepas tu pencen jikalau ada persaraan apa semua tu. Annuity macam contoh tadilah, annuity tu kita punya insurans ke ataupun lain-lain lagi. So ini adalah merupakan contoh pendapatan modal. Jadi dua ni adalah sumber pendapatan yang akan diperolehi daripada individu. Dia bukan berdasarkan perniagaan dengan penggajian semata-mata, tetapi ia melibatkan pendapatan modal juga. Okey, jadi cikgu harap anda faham. Untuk 5, cara-cara menentukan pendapatan yang dikenakan cukai. Okey, pengiraan pendapatan yang boleh dicukai bermula dengan mencampurkan punca-punca pendapatan daripada semua sumber. Pendapatan yang dikumpul daripada semua punca ini dikenali sebagai pendapatan terkumpul ataupun pendapatan agregat. Kerugian perniagaan dalam tahun asas dan derma dalam bentuk tunai akan dijadikan tolakan di dalam menentukan jumlah pendapatan. Dalam menentukan jumlah pendapatan yang boleh dicukaikan, beberapa pelepasan akan ditolak. Okey, jadi kat sini mula-mula sekali kita akan kumpul dulu semua maklumat pendapatan yang kita perolehi, di mana pendapatan yang dikumpulkan tu akan dikenali sebagai pendapatan terkumpul ataupun pendapatan agregat. Jadi jikalau ada kerugian untuk perniagaan ataupun kita ada lakukan derma dalam bentuk tunai, kita boleh tolakkan dekat dalam kita boleh jadikan tolakanlah di dalam menentukan jumlah pendapatan. Dan dalam menentukan jumlah pendapatan yang dicukaikan ni, beberapa pelepasan akan ditolak, iaitu anda telah belajar bab sebelum ni, di mana pelepasan individu, pelepasan di dalam perniagaan. Apakah pelepasan yang kita boleh tolak untuk kita mengurangkan jumlah cukai yang kita kena bayar? Okey, pelepasan termasuklah untuk diri sendiri, pelepasan isteri, pelepasan suami, pelepasan anak-anak, pelepasan premium insurans nyawa dan KWSP. Okey, ni KWSP tak mention kan. Dan caruman skim. Okey, ni sama ni. Dan caruman dalam skim yang diluluskan atau KWSP, pelepasan perubatan dan lain-lain lagi. Jadi anda tengok dekat dalam bab yang sebelum ni lah untuk pelepasan cukai tu. Pelepasan hanya akan diberikan kepada pemaus tautin sahaja, iaitu penduduk tetap.
Dan dalam menuntut pelepasan cukai, seseorang pembayar cukai perlu mengemukakan maklumat-maklumat yang berkaitan dalam borang penyata pendapatan. Jadi kat situ nanti anda akan tengok dan belajar borang penyata pendapatan yang macam mana anda kena isi, dan anda perlu mengemukakan maklumat-maklumat berkaitan lah yang ingin diketahui oleh LHDN untuk kita claim pelepasan cukai. Tapi sebelum itu anda memang kena simpan segala resit-resit pembelian anda ataupun kata bukti-bukti untuk anda claim pelepasan cukai itu. Okey, pada sesuatu tahun taksiran, pendapatan seseorang peniaga yang boleh dikenakan cukai akan ditentukan dengan kaedah berikut. A. Menentukan tempoh asas bagi setiap sumber pendapatan. Okey, kita tengoklah tempoh asas tu maksudnya kalau kita ambil kira cukai tu pada tahun 2020, maksudnya kita kena tengok tempoh asas tahun 2020 lah. Kalau macam dah 2021 tu tak boleh lah, orang kata pendapatan tu kita kena bawa ke tahun hadapan. Tapi kita kena tengok melalui tempoh asas yang telah ditetapkan. Okey, B. Menentukan pendapatan kasar daripada setiap punca bagi tempoh asas untuk tahun itu. Okey, jadi kita tengoklah pendapatan kasar setiap punca pendapatan yang kita dapat untuk tempoh asas tahun tu. C. Menentukan pendapatan larasan daripada setiap sumber untuk tahun berkenaan. D. Menentukan pendapatan berkanun daripada setiap sumber. E. Menentukan pendapatan terkumpul ataupun agregat serta jumlah pendapatan bagi tahun berkenaan. Dan F. Menentukan pendapatan boleh cukai dan juga cukai kena bayar. Jadi dia tengok kat situ lah, lepas kita kumpulkan semua maklumat pendapatan kita tu, kita bolehlah tentukan pendapatan boleh cukai dan cukai yang kita kena bayar. Dan menurut Seksyen 109C ACP 1967, pendapatan faedah yang diterima oleh seseorang individu yang bermustatin tertakluk kepada cukai pegangan. Oleh itu, pendapatan bercukai bagi seseorang yang bermustatin di Malaysia tidak perlu diambil kira pendapatan faedah yang diperolehi daripada bank atau institusi keuangan di Malaysia. Okey. Jadi kat sini cikgu harap anda dapat gambaran jelas bagaimana kita dapat maklumat pendapatan itu. Jadi kat sini kita tengok pendapatan faedah yang didapati oleh seseorang individu yang bermustatin itu tertakluk pada cukai pegangan. Dan pendapatan bercukai seseorang yang bermustatin tidak perlu mengambil kira pendapatan faedah daripada bank atau institusi keuangan di Malaysia. Okey. Jadi kita tengoklah pendapatan-pendapatan tu adalah pendapatan yang memang dibenarkan lah dekat dalam pengiraan cukai kita. Okey, yang ke-6 dan ke-7. 6 pendapatan kasar dan 7 pendapatan larasan dan kerugian larasan. Pendapatan kasar seseorang daripada sesuatu sumber untuk tempoh asas bagi sesuatu tahun taksiran mestilah pendapatan kasar untuk tempoh itu yang perlu ditentukan mengikut peruntukan Seksyen 22 ACP 1967. Macam mana tu? Okey, dia kalau kita nak tentukan pendapatan kasar tu mesti ikut tempoh tahun yang telah ditetapkan untuk pengiraan cukai itulah. Kita tak boleh ambil tahun yang sebelum ataupun tahun selepas. Kalau kita ambil kita nak kira cukai untuk tahun 2020 saja kita ambil kira. Okey, pendapatan larasan dan kerugian larasan. Biasanya daripada sumber untuk tempoh asas bagi sesuatu tahun taksiran boleh ditentukan dengan menolak perbelanjaan yang dibenarkan daripada pendapatan kasarnya setelah mengambil kira semua bayaran dan perbelanjaan yang semata-mata dilakukan semasa tempoh itu dalam menghasilkan pendapatan kasar tersebut. Ini biasalah macam cikgu kata tadi lah, apakah perbelanjaan yang dibenarkan, belanja yang dibenarkan, so kita tolakkan daripada pendapatan kasar tadi. Sebab apa kita sebut pendapatan kasar? Sebab tadi kita tak tolak lagi perbelanjaan yang dibenarkan untuk kita tolak kan. Jadi kat situ kita anggap dia pendapatan kasar terlebih dahulu. Kita tak anggaplah pendapatan bersih dia lagi. Sebab kita belum tolak lagi dengan
orang kata apa, pendapatan larasan ataupun perbelanjaan yang dibenarkan, ataupun kerugian larasan dia lah. Kerugian larasan berlaku apabila pendapatan kasar untuk sesuatu tempoh asas tahun taksiran kurang daripada jumlah perbelanjaan yang dibenarkan bagi sumber tersebut. Okey. Kerugian larasan ni, jikalau pendapatan kasar tu dia macam kurang, maksudnya kita dapat kerugian lah. Pendapatan tu kurang daripada perbelanjaan yang dibenarkan. Jadi kat situ berlakunya kerugian larasan lah. Jadi macam ada belajar akaun jugalah, kita ada untung, kita ada rugi. Jadi kat situ kita panggil kerugian larasan di mana pendapatan kurang daripada perbelanjaan yang dibenarkan.